Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya, dan mudah-mudahan juga kita semua dalam keadaan yang sudah bersedia ingin menyambung pengajian kita pada hari ini. Okey, bagaimana pengajian kita yang minggu lepas? Singkat sangat kan? Tak mengapalah, yang penting kita sambung pengajiannya. Baik, muslimah, pada hari ini kita akan menyambung sedikit lagi berkenaan dengan hadis yang sama. Itu kita masih lagi dalam hadis yang sama. Kita membincangkan berkenaan dengan keutamaan zikir, iaitu hadis kita yang ke-50 dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam kita. Jadi dalam hadis yang ke-50 ini kita akan bincangkan berkenaan dengan keutamaan zikir. Okey, keutamaan zikir, tapi pada minggu lepas kita dah bincangkan sedikit, maka hari ini saya nak masuk sedikit lagi lah sebelum kita masuk kepada subtopik yang berikutnya. Tapi subtopik yang berikutnya insya-Allah di sesi yang akan datang. Cuma hari ini saya nak selesaikan perbincangan berkenaan dengan keutamaan zikir yang ada dalam kitab kita. Baik muslimah. Kalau minggu lepas saya ada berikan dengan satu doa yang mana kita sebagai seorang hamba Allah dalam keadaan kita nak berzikir kepada Allah, kita perlu sentiasa meminta bantuan kepada Allah, iaitu dengan berdoa agar kita sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin berzikir kepada Allah. Itu apa doanya? Saya kongsikan pada minggu lepas. Kalau sesiapa yang terlepas dengan perkongsian itu, boleh sila rujuk kembali apa doa yang saya kongsikan pada minggu lepas. Kemudian kita sebutkan pada perbincangan yang lepas berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan, tentang al-mufarridun dan sebagainya. Dan hari ini muslimah, kita ada satu lagi keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berkenaan dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Okey, perbincangan ini ada dalam kitab kita di muka surat 438. Okey, ada di muka surat 438. Yang mana disebutkan bahawasanya, dan salah seorang di antara 7 orang yang akan Allah naungi, yang Allah akan naungi, ada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Namun sebelum kita masuk kepada golongan yang terakhir itu tadi kan, yang ada dalam kitab kita, siapakah 7 golongan yang Nabi SAW senaraikan dalam hadis ini? Dalam kitab kita tidak disebutkan, tapi saya ingin kongsikan pada perbincangan kita dalam hari ini, iaitu Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, Nabi kata apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Itu tidak 7 golongan ataupun 7 orang, 7 manusia yang akan mendapat naungan Allah. Akan mendapat naungan Allah di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya, iaitu pada hari kiamat kelak, kan. Kita ni semua muslimah, kita nakkan ada satu bentuk perlindungan, naungan lah, kita kata begini. Dan pada hari itu, pada hari kiamat ini, naungan yang paling baik adalah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kata apa?
yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak ada 7 orang. Pertama, Nabi sebutkan dalam hadis ini Al-Imamul Adil, iaitu seorang pemimpin yang adil. Okey, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni, muslimah, kita tak kata hanya kalau dia tu presiden ke, kalau dia Perdana Menteri ke, itu saja dipanggil sebagai pemimpin yang adil. Tapi pemimpin yang adil inilah tidak kira mana-mana antara kita yang dilantik sebagai pemimpin. Pemimpin tak kiralah sama ada kita ni pemimpin di tempat kerja, kan, di office kita, ataupun kita pemimpin dalam satu tim, dalam satu kumpulan untuk menguruskan satu projek dan sebagainya. Okay, macam kita kalau ada di kalangan kita yang belajar, kan, mungkin kita ada assignment dan sebagainya, kan, lalu kita dilantik sebagai ketua dalam kumpulan itu. Bermakna kita kena usaha menjadi seorang pemimpin ataupun ketua yang adil di dalam kumpulan tersebut. Okay, jadi maknanya maksud pemimpin di sini luas juga, tidak hanya dilihat kepada satu sudut sahaja. Baik, seterusnya apa kata Nabi? Pertama tadi muslimah, pemimpin yang adil. Kedua siapa? Nabi kata dalam hadisnya, wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, iaitu pemuda yang bergiat, pemuda yang begitu kita panggil menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Nabi kata syabun. Syabun maksudnya dia muda. Sebab itu kita ni nak beribadah, jangan tunggu kita tua. Okay, ada keistimewaannya bila kita menjadi seorang pemuda, remaja. Remaja lah senang. Pemuda, remaja, orang muda yang ingin sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bergiat aktif untuk menjadikan diri dia seseorang yang sentiasa konsisten dengan amalan ibadah. Maka ini adalah golongan yang kedua, iaitu remaja-remaja, pemuda-pemuda yang mana mereka ni tidak menjauhkan diri mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu kalau orang katakan nak muda-muda ni enjoy, muda-muda ni itu, muda-muda ni tak apalah, nanti dah tua bolehlah gitu gini, bolehlah bertaubat dan sebagainya. Tak, bukan begitu muslimah. Di sini bukti kepada kita bahawasanya amalan ibadah, nak dekatkan diri dengan Allah, nak dekatkan diri kepada Allah ini, kita nak jadi seorang yang baik, seorang muslimah, remaja muslimah lah, kita nak tekankan di sini, remaja muslimah yang soleha. Tak perlu nak tunggu nanti dah lepas kahwin, dah ada anak, umur dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak perlu tunggu. Sekarang bila kita muda, masa inilah yang terbaik untuk kita bergiat aktif dalam amal ibadah kita. Kerana apa muslimah? Ada kesihatannya, ada kekuatannya, ada semangatnya yang begitu tinggi. Masanya juga, kan, peluang dan ruang itu begitu besar bagi seseorang yang muda untuk dia beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Sebab itu Allah berikan dengan satu naungan, dengan naungan kepada pemuda-pemuda ni. Kita boleh masukkan pemudi sekali lah, iaitu wanita. Yang muda ni, yang mana sentiasa nak dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so sebab tu bila kita ni dengan anak-anak kita muslimah, kan, sebab ni kuliah muslimah, saya nak tekankan begini. Ingat anak-anak kita, banyak pesan anak-anak kita yang muda, yang remaja ni, kan, solat, buat perkara-perkara yang baik, tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia, kan, berzikir kepada Allah, kan. Sebab apa? Semua itu merupakan perkara yang boleh memberikan kebaikan kepada mereka dunia dan akhirat. So kita sebagai ibu bapa, jangan kita asyik kata kepada anak kita yang muda remaja ini, apa, muda lagi, enjoy, nanti dah gini umur dah sampai gini lah, baru boleh fikir nak buat macam mana, nak dekatkan diri kepada Allah. Tak apa, slow-slow. Okey lah, slow-slow. Cuma saya nak tekan begini, mati tak ingat slow-slow muslimah. Okey, mati tak ingat slow-slow. Mati tu bila dia nak datang, dia datang je.
Adakah mati tu nak kata tak apalah, tunggu dia tua dulu, nanti aku ambil nyawa dia? Tidak. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita kata masa muda ni lah masa untuk kita tak perlu untuk beramal ibadah dan masa untuk kita enjoy. So ini adalah satu prinsip ataupun satu pandangan yang silap jika sekiranya ada orang yang berpemikiran yang sedemikian. Kerana hadis ini membuktikan orang yang muda yang mana dia beramal ibadah dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan naungan di hari kiamat kelak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis baginda di tempat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dua orang rajulani wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan lelaki ataupun orang yang mana hatinya terpaut pada masjid. Hatinya terpaut pada masjid, sentiasa ingin beribadah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang ketiga. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitu dua orang yang saling mencintai kerana Allah, dan yang mana mereka ini bertemu kerana Allah dan juga berpisah kerana Allah. Okey, dan seterusnya Nabi sebut wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nabi kata di sini seorang lelaki yang mana dia digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, itu status. Kemudian dia menolak ajakan wanita itu tadi, maksudnya untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, berselingkuh dan sebagainya. Maka di sini lelaki ini kata apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sama juga lah, tak kira. Begitu juga dengan wanita. Jika sekiranya ada lelaki yang tampan, kemudian dia memiliki kedudukan, kan ajak kita buat perkara-perkara yang tidak baik, maka di sini apa kita kata kepada dia? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah berikan naungan untuk orang ini di hari kiamat kelak. Okey, seterusnya ialah yang keenam. Apa kata Nabi? Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Iaitu seorang lelaki yang mana dia bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Okay, yang bersedekah dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya tidak mengetahui, Allah berikan naungan kepadanya. Yang terakhir, ini berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Sebab kitab kita cuma nyatakan dengan yang ketujuh ini sahaja. Jadi saya sebutkan ketujuh-tujuhnya sekali lah supaya kita jelas siapa ketujuh-tujuh orang yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Jadi yang terakhir Nabi kata apa? Wa rajulun zakarallahu khalian, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aina, kan? Iaitu seorang yang mana dia mengingati Allah dalam keadaan sendirian ataupun dia mengasingkan diri dia, lalu pada masa itu dia mengalirkan air matanya kerana dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mengalir air matanya ni muslimah? Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada dia dengan satu naungan yang tidak ada naungan yang terbaik pada hari kiamat kelak. Tu antaranya ialah orang yang berzikir kepada Allah ketika pada masa itu dalam keadaan sendirian, lalu mengalir air matanya kerana dia ingat kepada Allah. Jangan lupa muslimah, ketika kita bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan orang yang berzikir kepada Allah, yang mana jika betul-betul dia mengingati Allah, saya dah sebutkan pada minggu lepas berkenaan dengan surah Al-Anfal pada ayat yang kedua. Apa kata Nabi, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita rujuk pada muka surat 437, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang beriman jika mereka mengingat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka.
Kerana apa? Takutkan kepada Allah. Kerana makin bertambah keimanan mereka, makin bertambah motivasi diri mereka untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, makin bertambah dalam diri mereka itu satu keadaan yang ingin meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Sebab itu mengalir air mata mereka. Namun dalam masa yang sama, kita jangan lupa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd bahawasanya orang yang ingat kepada Allah di samping bergetar jiwanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah letakkan dalam hati mereka dengan ketenangan. Allah letakkan dalam hati mereka dengan ketenangan. Sebab itu dalam kitab kita pada muka surah 438 ini muslimah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan orang-orang yang mana bila mereka itu menjadikan hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Apa kata Allah? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka itu akan menjadi tenteram. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati mereka menjadi tenteram. Sebab itu ya muslimah, bila kita ingat Allah ni dalam keadaan yang sunyi, dalam keadaan sendirian itu tadi, dalam keadaan tidak ada orang lain bersama kita, dalam keadaan yang mana jiwa kita bergetar, pada masa itu mengalir air mata kita. Bukan hanya kerana kita menyedari diri kita adalah seorang hamba, tetapi kerana kita juga rasa ketenangan yang begitu tidak dapat dibandingkan dengan ketenangan-ketenangan yang lain yang kita miliki. Ia sungguh luar biasa. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan amalan yang terbaik. Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang amalan yang terbaik. Dalam hadis ini, Nabi SAW beritahukan kepada para sahabat, Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min i'ta'iz zahabi wal warqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi SAW di sini muslimah, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, mahukah kalian aku beritahu amalan yang paling baik, paling suci di sisi Allah dan paling tinggi dalam darjat kalian serta lebih baik bagi kalian dari diberi emas dan perak, dan lebih baik dari berjumpa musuh kalian lalu kalian penggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian? Para sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW memberikan jawapan yang simple kepada para sahabat. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Zikrullah, iaitu zikir kepada Allah. Zikrullah Ta'ala, zikrullah Ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan amalan yang terbaik, kan? Nabi kata ia merupakan amalan yang terbaik. Amalan yang mana? Bila amalan yang mana disebutkan sebagai satu amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang boleh meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang mana ianya lebih baik daripada kita diberikan dengan emas dan perak. Bahkan Nabi kata amalan itu adalah amalan yang paling baik daripada kita pergi berjuang di medan perang, yang mana dalam medan perang itu kita penggal leher musuh kita dan musuh kita penggal leher kita. Nabi kata apa amalannya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tidak hairan muslimah, orang yang mana dia zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengalir air matanya kerana bergetar jiwanya itu tadi mengingat Allah, dan juga kerana jiwanya ada ketenteraman yang begitu luar biasa, Allah berikan kepada dia dengan naungan yang di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan yang terbaik pada hari tersebut. Sebab itu ya muslimah, jadikan zikir ini ataupun jadikan zikir, amalan zikir sebagai satu amalan yang dekat dengan kita, supaya kita tidak menjadi seseorang hamba yang lalai, supaya hati kita sentiasa ingat kepada Allah
dan juga supaya kita mendapat keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga di sini sahaja muslimah yang saya kasihi. Insya-Allah kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan. Okey, kita jumpa nanti pada minggu hadapan untuk menyambung satu subtopik yang baru. Maknanya kita tidak akan lagi membincangkan tentang keutamaan zikir. Kita akan masuk kepada subtopik yang baru. Masih lagi dalam perbincangan berzikir kepada Allah, tetapi kita ada perbincangan yang lebih lanjut. Baik, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.